Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 kita ada penambahan yang mana dia ada abad dan juga dekad, tetapi jawapannya diperlukan dalam dekad sahaja. Okey, dia nak dalam bentuk dekad sahaja. Tetapi soalan kita ada abad dan dekad. Okey, jadi yang mana melibatkan abad kita kena buat pertukaran unit. Jadi kamu kena ingat 1 abad dia bersamaan dengan kamu kena darab dengan 10 tahun. Jadi 1 abad sama dengan 10 tahun. Okey, jadi ini kena ingatlah. Bila kamu nampak saja perkataan abad, apa yang kamu buat? Okey, ni abad ni abad. Okey, yang mana ada melibatkan perkataan abad, kita kena tukarkan menjadi tahun. Jadi 2.7 didarabkan dengan 10. Jadi yang mana melibatkan abad tadi, kamu darab dengan 10, kamu akan dapat seperti contohnya 2.7, kita hanya gerakkan titik ke sebelah kanan, maka kamu akan dapat 27 dekad. 27 dekad ni kamu tambah balik dengan 9 dekad yang ada, jadi kamu akan dapat jumlah 36 dekad. Sama juga dengan sifar pula 4 ini, kamu kena darab 10, kamu pindahkan titik ke sebelah kanan, maka kamu akan dapat 4 dekad. Okey, 4 dekad, kemudian dia ada 3 dekad di sebelah dia, maka kamu jumlahkan menjadi 7 dekad. Okey, kemudian kamu susun balik, kamu akan dapat 36 tambah 7 tambah 12, maka jumlahnya 55 dekad. Bagi soalan 2, dia adalah operasi tolak, tetapi dia ada dalam bentuk hari dan jam. Jawapan pun minta dalam hari dan jam, tetapi ada nilai perpuluhan di situ. Jadi perpuluhan itu kamu kena tukarkan menjadi nilai jam lah. 42.5 hari itu kita tukarkan menjadi hari dan jam. Jadi sifar perpuluhan 5 kita ada 42 adalah 42 hari, dan kita ada lebihan lagi sifar perpuluhan 5 hari. Okey, 1 hari bersamaan dengan 24, maka kita kena darab dengan 24. Sifar perpuluhan 5 darab 24, kamu akan dapat 12 jam. Okey, kemudian kamu ada 2 jam, nanti kamu akan tambahkan 2 jam. 2 jam ni kita akan tambahkan 12 jam. Jadi kamu akan dapat jumlah dia 42 hari. Cikgu akan tulis sebelah sini lah. 42 hari. Ini hari. Ini jam. Tadi kamu dapat 12 jam ni kalau kamu darabkan sifar 45 tadi. Kemudian kamu tambahkan dengan 2, maka kamu akan dapat 14 jam. Kemudian untuk yang seterusnya, 31 hari, 31.75. Jadi kita pecahkan 31 hari dan sifar perpuluhan 75. Sifar perpuluhan 75 hari ini adalah sifar perpuluhan 75 darab dengan 24 jam. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 75 darab 24, kamu akan dapat 18 jam. Kemudian kamu ada sini, kamu dah tukar, sini kamu ada 17 jam. Jadi kamu kena campurkanlah 18 tambah 17. Jadi jumlah dia 35. Jadi cikgu tulis terus 35. Okey, untuk hari kamu ada 31 hari. Asalnya 18, kita jumlahkan tambah dengan 17 jam. Dan akhir sekali sifar perpuluhan 5 hari. Tadi kita baru saja buat, tengok contoh atas. Sifar perpuluhan 5 darab dengan 24, kamu akan dapat 12 jam. Okey, yang tu kamu tolak akhir sekali. Sebab kita buat operasi tolak, kita tak boleh buat tolak secara serentak, kita kena tolak secara berturutan. Kita selesaikan yang 2 nombor terlebih dahulu. Jika kita perhatikan, jam yang atas adalah 14, bawah 35, maka tak cukup. Bila tak cukup, apa yang kita perlu lakukan? Kita kena buat operasi, kita kena buat pinjam lah. Kita
kita pinjam di sebelah hari. Okey, sini adalah 42 hari, kita pinjam 1 hari. Ingat, dia akan melibatkan hari dan jam. Setiap satu hari bersamaan 24 jam. Walaupun kita pinjam 1 hari, tetapi kita bawa 24 jam ke sebelah kanan. 24 jam ni kamu tambahkan dengan 14 ni. Okey, jadi kamu akan dapat yang baru 24 jam tambah dengan 14, kamu akan dapat 38 jam. Jadi itu nilai baru kamu, 38 jam. Jadi 38 jam ini yang akan tolak dengan 35, kamu akan dapat baki 3 jam. Dan 41 tolak 31, 10 hari. Okey, kita ada lagi satu. Itu 45 hari tadi bersama dengan 12 jam. Kita tolak lagi dengan 12 jam. Okey, sini tak cukup jam. Yang sama macam tadi, kita akan pinjam 10 hari akan tinggal 9 hari, tapi kita bawa 24 jam. Satu hari ini ke sebelah kanan menjadi 24 jam, kita tambahkan dengan 3, maka jumlahnya 27 jam. Jadi 27 tolak dengan 12, kamu akan dapat 15 jam di sini, 9 hari di sebelah kiri. Maka jawapan akhir dia adalah 9 hari 15 jam. Untuk soalan 3, kita ada sedikit pembetulan. Ada tadi tak ada simbol tolak kat situ. Jadi sepatutnya kamu ada simbol tolak lah. Cikgu pun baru tambah di sini. Ini. Jadi kamu tambahlah di situ lah. Jadi soalan sebenarnya ialah 2.7 abad tolak 1/5 abad. Okey, tetapi jawapan yang diminta adalah bentuk dekad. Okey. Dia nak jawapan dalam bentuk dekad. Jadi kamu kena ingat 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Kamu kena darabkan dengan 10. Okey, ini pun darabkan dengan 10. Jadi 2.7 abad, kita darab 10, kita gerakkan titik ke sebelah kanan, kamu akan dapat 27 dekad. Kemudian kita nak tolakkan dengan 1/5. 1/5 daripada 10, maka dia bersamaan dengan 10 bahagikan dengan 5. Jadi 10 bagi 5, kamu akan dapat 2. Jadi 27 dekad tolak dengan 2 dekad, maka jawapannya adalah 25 dekad. Okey, itu soalan nombor 3. Untuk soalan nombor 4, hitung tempoh. Okey, tempoh masa. Tempoh diberi 11 Mac 2020 sehingga 13 Disember 2020. Jadi tahun yang sama tetapi berbeza dari segi bulan. Jadi pertama sekali kita akan cari perbezaan bulan terlebih dahulu. Okey, antara Mac hingga Disember. Jadi cikgu akan buat di sebelah kiri. Jadi permulaannya 11 Mac. Kita akan bergerak sehingga bulan Disember. Sehari sebelum 11 hari bulan, iaitu 10 hari bulan. Okey, 10 hari bulan Disember. Maka daripada Mac sehingga Disember, kamu akan dapat Mac. Okey, cikgu buat garis nombor. Sini Mac dan April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi pergerakan dari satu-satu ni melibatkan satu bulan lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia bersamaan dengan 9 bulan. Okey, jadi belum habis lagi. Kita sambung daripada dah habis 10 Disember. Kita bermula dari 11 Disember sehinggalah 13 Disember. Bagi tajuk masa, kita kena kira sekali hari permulaan tu. Jadi kamu kena kira 11, 12 dan 13. Jadi itu telah melibatkan selama 3 hari. Jadi jawapan akhir kamu kena campur dua-dua ni lah. 9 bulan 3 hari.
Jadi ada dalam pilihan jawapan dia C. Untuk soalan 5, dia melibatkan dekad dan tahun. Jadi jawapan pun diminta dalam dekad dan tahun. Maka kita hanya buat operasi tambah saja. Jadi kamu boleh buat jadual T lah. Okey, jadual T. Okey, kita pisahkan antara dekad dan tahun. Jadi sebelah kiri dekad, sebelah kanan tahun. Okey. Jadi kamu kena ingat 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey. Jadi tips macam mana kamu nak bezakan dekad dengan abad yang mana dulu. Jadi dekad dia lebih dulu. Sebab dekad perkataan dia sama lebih kurang perkataan dekad. Jadi 10 tahun lebih dekat lah berbanding dengan 100 tahun. 100 tahun kita panggil 1 abad. Tapi 10 tahun dia lebih dekat kan, kita panggil 1 dekad. Jadi 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Baik, mari kita tambahkan 6 dekad, kita masukkan di sebelah kiri, 8 tahun. Ditambahkan dengan 2 dekad, 9 tahun. Okey, 9 tambah 8, 17. 6 tambah 2, 8. Okey, kamu dapat 8 dekad, 17 tahun. Okey. Kalau kita nak tukarkan, dia akan jadi setiap 10 tahun bersamaan dengan 1 dekad. Jadi kalau kita pindahkan 10 tahun ni ke sebelah sini, kamu akan dapat 9 dekad, 7 tahun. Okey, 9 dekad, 7 tahun. Okey, jawapannya ada kat sini. Okey. Kita akan, sebabnya tahun tu dah melebihi 10, maka kita tukarkan menjadi 1 tahun. Sini bertambah 1. Ini kita buang 10 ni, bukanlah kita buang tetapi kita pindahkan ke sebelah dekad, maka jadilah 9 dekad. Yang ni pula menjadi 7 tahun sahaja. Okey. Seterusnya kita lihat soalan sebelah sini, soalan nombor 6. Puan Hani berumur 68 tahun. Okey, 68 tahun. Pada 1 dekad yang akan datang, okey, 1 dekad yang akan datang, umur anaknya Farah jadi setengah daripada umur Puan Hani. Berapakah umur Puan Hani sekarang? Okey, dia nak sekarang. Jadi pertama kita akan buat pada 10 tahun yang akan datang, iaitu 1 dekad lah. 1 dekad ni 10 tahun. Jadi 10 tahun akan datang ni masa depan lah. 10 tahun akan datang. 10 tahun hadapan. Jadi 10 tahun, sekarang dia umur 68, 10 tahun lagi dia akan jadi 78 tahun. Okey, 70 tahun untuk Puan Hani. Ketika itu, umur anaknya Farah adalah setengah. Tengah kamu bahagi 2 lah. Jadi 78 bahagi 2 kamu akan dapat 39. Jadi waktu itu 10 tahun akan datang, umur Farah adalah 39 tahun. Ini adalah waktu hadapan, iaitu 10 tahun yang akan datang, ataupun 1 dekad ke hadapan. Dalam soalan dia minta berapakah umur Farah. Okey, umur Farah sekarang, bukan pada 10 tahun yang ke hadapan. Jadi 10 tahun ke hadapan umur Farah 39. Jadi umurnya sekarang kamu tolak balik dengan 10 tahun, kamu akan dapat 29 tahun. Okey, soalan 7 berkenaan dengan tempoh masa sekali lagi. Okey, tempoh masa. Jadi permulaannya pada 21 April. Okey, bulan April, 21 hari bulan, dan berakhir sehingga Mei 14. Okey, jadi permulaan cikgu buat sebelah kiri. Tarikhnya 21 hari bulan 4 ataupun April lah. Okey, sebulan selepas itu ialah 20 Mei. Tetapi tempoh ini tak sampai pun sebulan kerana dia sehingga 14 Mei saja. Jadi apa yang kita buat? Kita akan buat sehingga hujung bulan April terlebih dahulu. Jadi 21 April sehinggalah hujung bulan April. Okey. Jadi April sehingga 30 hari bulan, maka 21 April sehingga 30 April. Okey.
Okay. Ada dua cara kamu nak buat, sama ada kamu kira satu-satu di kalender atau menggunakan jari 21, 22, 23, 24, 25 sehinggalah 30 April, ataupun kamu boleh tolakkan 30 tolak dengan 21. Tetapi untuk soalan masa, kamu kena ingat kamu kena tambah balik dengan 1. Kerana bila kita tolak, kita akan tertinggal tarikh hari semasa tu kita tak kira. Kita hanya mengira perbezaan masa di antara dua tarikh. Jadi untuk tajuk masa, lepas kamu tolak, kamu wajib tambah balik 1. Jadi 30 tolak dengan 21, kamu akan dapat 9. Kamu tambah balik dengan 1, maka kamu akan dapat 10 hari. Jadi kalau kamu tak yakin ataupun kamu tak ingat, kamu kira satu-satulah. Kira 21, 22, 23, 24 sehinggalah 30 April. Okey, kita dah dapat sehingga 30 April adalah 10 hari. Kita sambung pada awal bulan Mei, iaitu 1 hari bulan. 1 hari bulan sehinggalah 14 Mei. Okey, apabila dia melibatkan permulaan bulan, contohnya macam sekarang lah 1 Mei, permulaan bulan sehinggalah 1 tarikh, maka itu sangat mudah. Kita ambil saja tarikh akhir itu. Kalau 1 Mei hingga 14 Mei, maka dia akan jadi 14 hari. Okey, sama dengan tarikh yang kita tetapkan. Okey, kalau kamu nak tolak pun sama juga. 14 tolak 1 dapat 13, tambah balik dengan 1 jadi 14. Okey, jadi ada dua tempoh ini. Apa yang kita buat, kita campurkanlah 10 tambahkan dengan 14, kamu akan dapat 24 hari. Untuk soalan 8, 1/4 jam tolak 50 minit. Okey, sama ada kamu ingat bentuk jam. Okey, kamu tengok jam dia ada bentuk bulat. 1/4 adalah satu, kita pecahkan 4 bahagian, dia melibatkan satu bahagian saja. Ni setiap satu dipanggil suku. Jadi sukuan pertama ni sebelah kanan atas ni, kalau kamu tengok, dia melibatkan sehingga 15 minit. Inilah 1/4 sama dengan 15. Bawah ni 30, sini 45. Okey, kalau 1/4 15, 2/4 30. Kalau 3/4 45. Jadi kalau kamu ingat gambar rajah ni, kamu tengok 1/4, kamu dah tahu dia sama dengan 15 minit. Atau kalau kamu tak ingat gambar rajah ini, cara yang kedua, kamu ingat jam. Pertukaran unit, 1 jam bersama dengan 60 minit. Jadi 1/4 itu perlu didarabkan dengan 60 untuk mendapatkan berapa minit. Jadi kalau kamu kira 1/4 darab dengan 60, dia sama dengan 60 bagi 4. 60 bagi 4 sama dengan 15 minit. Okey. Jadi bila kamu dah tahu, kita boleh buat jadual T, jam dan minit. Sebelah kiri jam, sebelah kanan minit. Tuliskan pertukaran waktu dia. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kalau nanti ada melibatkan lebih daripada 60, kamu dah tahulah, kamu kena tukarkan kepada bentuk jam. Atau bila kita buat pinjaman, kita pinjam saja 1 jam bersama dengan 60 minit. Jadi sekarang operasi tolak. Kita masukkan tadi 2 jam 15 minit. Ni 15 yang kita dah kira tadi. Tolakkan dengan 50 minit. Baik, jadi minit dah tak cukup, maka kita kena buat operasi pinjam. Okey, jadi kamu pinjam sebelah sini, maka dia akan tinggal 1 jam sahaja. Bila dia berpindah 1 jam kepada minit, 1 jam tu akan jadi 60. 60 itu ditambahkan dengan minit yang kamu ada ni 15, kamu akan dapat 75 minit semua sekali. Okey, 75. Jadi 75 ini yang kamu tolakkan dengan 50. Maka kamu akan dapat 25 minit. Jadi jawapan akhir 1 jam 25 minit. Okey, soalan 9 adalah berkenaan dengan tempoh masa. Okey, soalannya hampir sama dengan soalan yang baru saja kita buat tadi. Okey, dia melibatkan satu tarikh atau satu tempoh yang tidak sampai pun 1 bulan. Jadi diminta dalam bentuk hari. Tapi dia melibatkan ada 2 bulan yang berlainan, Jun dan Julai. Jadi apa yang kita buat? Kita kira
daripada permulaan 5 Jun tadi, kita kira sehingga hujung bulan. Okay, 5 Jun. Jun ada sehingga 30 hari bulan. Jadi 5 Jun sehingga 30 Jun. Jadi ingat dia punya cara dia 30 tolakkan dengan 25, 30 tolak 5 kamu akan dapat 25, tambah balik dengan 1 kamu akan dapat tempohnya 26 hari. Kemudian kita sambung daripada awal bulan Julai, 1 Julai. Dan 1 Julai sehinggalah tamat tempoh perkhemahan iaitu 3 Julai. Jadi senang kalau macam ni, kalau 3 Julai maka 3 hari, sebab kita mulakan dengan 1 hari bulan. Jadi kalau 1 bulan hingga 3 hari bulan maka 3 hari. Jadi tempoh keseluruhan kamu kena tambahkan kedua-dua ini, maka kamu akan dapat 29 hari. Seterusnya soalan yang terakhir, Encik Hamid telah membayar pinjaman perumahan selama 2 dekad. Okey, ini dia dah bayar. Kemudian dia ada baki lagi selama 3 tahun. Okey, sekarang bukan kita minta cari baki, tapi dia bagi tahu bahawa dah 2 dekad, ada baki lagi 3 tahun. Kita kena gabungkan semua untuk memperolehi bilangan tahun pinjaman perumahan Encik Hamid. Jadi 2 dekad. Kami ingatlah tips cikgu bagi tadi, dekad bersamaan dengan 10 tahun, sebab dia dekat, bunyi dia dekat lebih kurang, jadi dekat 10 tahun. Kalau abad dia lebih jauh, iaitu 100 tahun. Jadi 2 dekad bersamaan dengan 2 darab 10, 20 tahun, tambah dengan 3 kamu akan dapat 23 tahun. Okay. Jadi cikgu akan bincangkan soalan sehingga ini saja. Untuk latihan seterusnya kamu cuba buat dahulu, kemudian kita akan bincangkan kemudian. Okey, berdasarkan apa yang kita telah bincangkan ini, contoh-contoh yang cikgu telah bagi tadi, kamu cuba buat untuk lembaran kerja yang kedua. Okey.